Assalamualaikum. Hari ini saya nak membentangkan tentang kepentingan makanan halal. Nama saya Ahmad Yusof bin Ramli dari kelas DLI 5A. Perbentangan ini dibuat untuk Ustaz Abdul Aziz bin Yusof. Saya memulakan perbentangan saya dengan pengenalan. Yang pertama ialah asal perkataan halal. Perkataan halal ini berasal dari kalimah Arab iaitu halal, yahillu, hillan, wahlan. Bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Yang kedua ialah ditakrifkan mengikut perintah perihal dagangan. Bermaksud perkataan halal juga diiktirafkan mengikut perintah perihal dagangan. Begitu juga di dalam garis panduan makanan, minuman dan barang gunaan orang Islam. Yang ketiga ialah didefinisikan sebagai sesuatu yang diizinkan di sisi syarak. Bermaksud dari sudut istilah syarak, halal didefinisikan sebagai sesuatu yang diizinkan di sisi syarak. Berpandukan definisi tersebut, dapatlah dirumuskan bahawa halal merujuk kepada sesuatu yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia makan, mengguna, bermuamalah dan sebagainya. Yang terakhir ialah merupakan satu perbahasan yang amat luas. Dengan kata lain, aspek halal dalam pemakanan adalah merangkumi penyediaan, pemprosesan, penyimpanan, pembungkusan, pengendalian dan pengangkutan. Di muka 2 terdapat prinsip Islam di dalam urusan halal dan haram. Yang pertama, asal bagi setiap sesuatu adalah mubah, iaitu harus, melainkan ada dalil atau nas syarak yang menunjukkan ia adalah haram. Kaedah asal setiap sesuatu itu adalah harus, tidak terhad kepada benda sahaja, bahkan ia meliputi perbuatan dan tingkah laku yang tidak tergolong dalam urusan ibadah. Semua perkara yang dikategorikan sebagai adat dan muamalat adalah tidak diharamkan dan diberikan keluasan bagi manusia untuk menentukan bagaimana cara dan bentuk yang bersesuaian dengan situasi kehidupan mereka, melainkan yang telah diharamkan atau bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlainan pula dalam urusan ibadah, di mana asalnya adalah haram apa yang ditentukan bentuk dan caranya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kuasa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, kuasa menghalal dan mengharamkan sesuatu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Islam membataskan kuasa ini demi untuk menjaga kesucian agama. Sehubungan dengan itu, apa yang dihalalkan oleh syariat adalah halal, apa yang haram ialah haram, meskipun ia sangat baik untuk nafsu. Manakala kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan haram, maka haramlah walaupun terdapat manfaat jika melakukannya. Jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mempunyai hak mutlak untuk menetapkan halal dan haram di dalam kitabnya atau melalui perantaraan iaitu Rasul.
iaitu Rasul-Rasul dan Nabinya. Yang ketiga, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama seperti syirik. Di sini bermaksud apa yang halal adalah apa yang kebaikan, manakala yang haram adalah benda yang berkait dengan keburukan. Oleh itu, sekiranya ditimbulkan persoalan apakah perkara halal dalam Islam, maka jawapannya adalah merujuk kepada perkara yang baik sahaja. Yang haram ialah perkara yang buruk. Yang keempat, niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram. Ini bermaksud walaupun segala niat yang baik akan dapat membangkitkan perbuatan mulia. Maksudnya segala niat yang baik akan dapat membangkitkan perbuatan yang mulia. Bermaksud setiap amalan yang harus apabila dikerjakan oleh seorang Muslim, mukmin dengan niat yang baik, kesemuanya akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang diharamkan, ia tetap haram. Yang terakhir ialah sesuatu yang haram adalah haram untuk semua orang. Perkara yang diharamkan di dalam Islam adalah bersifat menyeluruh dan mengikut semua orang. Oleh itu, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah halal untuk semua orang, dan yang haram adalah haram untuk semua orang. Sebagai contoh, hukum bagi mencuri adalah haram dan perlu dijatuhkan hukuman dengan potong tangan terhadap pelakunya. Maka hukum ini akan tetap dijalankan tidak kira apa keturunan dan darjat. Yang slide ketiga, kita ada kepentingan makanan halal. Pertamanya, sebagai umat Islam, kita wajib patuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu makan makanan yang halal. Makanan yang halal ini ialah makanan yang dibolehkan untuk makan mengikut syariat Islam serta tidak mendatangkan mudarat kepada kesihatan jasmani dan rohani. Seperti yang kita tahu, antara makanan yang haram ialah seperti arak, babi, anjing dan lain-lain. Tetapi ia boleh ketika diisytiharkan darurat. Yang kedua, makanan halal perlulah bersih serta tidak memudaratkan. Seperti yang kita cakap tadi, ia bermaksudnya boleh mendatangkan masalah kepada kesihatan tubuh badan, maka haram. Selain itu, Islam turut menekankan pentingnya menyembelih haiwan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan Islam menyuruh umatnya menyembelih haiwan yang ingin dimakan supaya dapat mematikan haiwan antara Islam dengan yang kafir, iaitu memendekkan masa kesakitan haiwan tersebut. Seterusnya ialah kebaikan yang dapat diperolehi melalui makanan halal. Pertama, tubuh badan dan akal yang sihat. Pengambilan makanan sihat seperti karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan protein amat penting untuk tubuh badan sebagai sumber tenaga. Tubuh badan yang sihat dapat membantu kita untuk membuat ibadah dengan sempurna, berfikir dengan waras. Yang kedua, membentuk akhlak yang baik, iaitu tingkah laku dan akhlak yang baik dapat memberi kesan yang positif kepada masyarakat. Sebagai contoh, mengurangkan masalah penagihan dadah di kalangan golongan muda sekarang. Yang ketiga, doa mudah dimakbulkan. Pemakanan yang halal dapat meningkatkan rasa syukur dan takwa dalam diri seseorang.
Doa mudah dimakbulkan jika seseorang itu beriman kepada Allah melalui penjagaan makanan dan minuman seharian yang halal, bersih dan suci. Keempat, menjauhkan diri daripada azab akhirat. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam badan akan menjadi darah dan daging seseorang. Oleh itu, Islam melarang keras umatnya daripada makan atau minum daripada sumber yang haram. Yang terakhir ialah mendapat keredaan Allah. Pengambilan makanan yang bertepatan dengan cara Islam, seseorang dapat memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih ni akan mudah mendapat keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini ada syarat makanan halal. Yang pertama ialah kesucian makanan. Isu ini amatlah sensitif kepada masyarakat Islam, terutamanya di Malaysia. Bagi orang Islam, sebarang isu mengenai halal atau haram, sesuatu makanan perlu diberi perhatian serius kerana memberi implikasi terhadap fizikal dan rohani. Yang kedua ialah piawaian yang tinggi dalam halal dan haram. Piawaian dan garis panduan ditetapkan itu penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan umat Islam. Objektif ini merangkumi kerohanian yang luas dan mencerminkan keluhuran budi dan akhlak umat Islam. Yang ketiga, menghalusi konsep halal dan haram. Umat Islam perlu menghalusi konsep halal dan haram ini dalam konteks makanan yang akan menjadikan darah daging mereka. Makanan yang halal tidak memudaratkan fungsi fizikal dan rohani manusia. Ia mesti bebas daripada najis atau sumber haram menurut hukum syarak. Ini bermakna piawaian yang digunakan Al-Quran untuk pemakanan ialah halal lagi baik, atau dalam bahasa Arabnya halalan tayyiban. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan dan nilai ibadah seseorang. Makanan yang halal dan baik, suci dan bersih akan meningkatkan ketakwaan dan nilai ibadah seseorang. Dan umat Islam juga banyak bergantung kepada jenis makanan yang dimakan. Jika makanan daripadanya benda-benda yang tidak halal atau tidak baik, maka sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabulkan doanya. Jenis makanan halal. Yang pertamanya ialah dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Ini pada dasarnya lah. Dengan kata lain, bahawa maksudnya semua makanan pada dasarnya adalah halal, sehingga ada dalil yang membuatkan bahawa makanan tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Oleh hal yang demikian, sebenarnya jangkauan halal dan haram makanan adalah sangat luas, kerana bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sesuatunya, termasuk haiwan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Di slide yang ke-8 kita ada pengecualian makanan halal. Pertama, bangkai, dua, darah dan daging. Bangkai dimaksudkan adalah potongan tubuh atau haiwan yang mati kerana sebab yang tertentu dan bukan mati kerana disembelih dengan nama Allah. Bangkai haiwan yang tidak boleh dimakan antara lain bangkai haiwan yang mati tercekik, jatuh, dilanggar dan dibunuh oleh haiwan lain, ataupun haiwan itu sakit menyebabkan dia mati, atau hal-hal yang lainlah.
Yang kedua, darah. Darah adalah satu zat yang dianggap sebagai najis dan haram hukumnya jika diminum atau dimakan oleh manusia, khususnya umat Islam. Meskipun darah diharamkan, ada pengecualian bagi darah yang melekat pada haiwan yang disembelih dengan nama Allah SWT dan darah melekat pada daging atau kulit haiwan tersebut. Yang ketiga atau terakhirnya ialah daging babi. Allah SWT melarang sekeras-kerasnya umatnya untuk memakan daging babi kerana seperti yang kita tahu, babi adalah binatang yang hidup dalam kotor dan bahkan memakan najisnya sendiri. Seterusnya ialah kategori makanan halal. Yang pertama, halal bahannya. Yang harus diperhatikan dalam menentukan halal makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang diharamkan oleh Allah SWT. Jika dalam makanan tersebut terkandungnya bahan atau makanan yang tidak halal, maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dimakan. Yang kedua, memproduksi dengan cara halal. Bermaksud semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram bergantung kepada cara memproduksinya. Bermaksud makanan halal dapat jadi haram apabila diproduksi melalui proses pencuri, zina, menipu, dapat daripada hasil riba, judi dan sebagainya. Yang ketiganya ialah proses. Proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya makanan disajikan dalam pinggan yang dibuat daripada emas, walaupun disimpan bersama dengan makanan yang dihantar untuk bertujuan yang baik. Yang last sekali ialah cara halal menghidangkan, menghantarkan dan menyimpan. Yang ke-10, syarat makanan halal. Yang pertama, tidak mengandungi zat atau bahan yang diharamkan. Makanan adalah makanan yang tidak mengandungi zat yang diharamkan oleh Allah SWT. Misalnya dengan mencampur makanan halal dengan daging babi, alkohol maupun bahan-bahan yang sifatnya haram. Yang kedua, tidak mengandungi najis atau kotoran. Syarat yang dimaksudkan adalah makanan tersebut tidak dicampuri dengan beberapa bahan yang dianggap sebagai najis, misalnya darah, kotoran manusia dan sebagainya. Dalam proses membuat makanan tidak boleh disatukan dengan benda yang haram. Yang ke-11 ialah akibat makan makanan yang haram. Pertama, doa-doanya tidak dikabulkan. Orang yang makan makanan yang haram, doanya tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang kedua, merosakkan hati dan akalnya. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan fikiran seseorang. Jika seseorang makan makanan yang baik atau makanan yang halal, maka hatinya juga dapat menjadi baik. Tetapi jika makan makanan yang haram adalah sebaliknya lah, tidak baik. Yang ketiga, amalan tidak diterima. Sesiapa yang makan makanan haram, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Dalam masa 40 hari. Yang keempat, makanan haram membawa ke
neraka. Makanan yang haram dimakan oleh seseorang akan berubah menjadi darah daging, dan daging tersebut dapat membawa seseorang ke neraka. Yang kelima, iman menjadi rapuh. Sesiapa yang makan makanan haram tidak hanya terkesan hati dan akalnya, tetapi juga pada imannya. Yang keenam, keturunan menjadi teruk. Seseorang yang memberi anaknya makan dengan makanan haram tidak akan mendapat kebaikan. Sebaliknya, makanan haram akan dapat merasakan akhlak dan kebaikan pada anak dan keluarganya. Yang ketujuh, menzalimi diri sendiri. Makanan yang diharamkan oleh Allah SWT ini mengandung benda yang tak elok, kemudaratan atau keburukan, memberikan kesan buruk bagi manusia, seperti makan daging babi yang dapat penyakit kulit dan cacing pita dan usus. Di slide yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi apa yang saya dapat dari seluruh perbincangan ini ialah kita hendaklah prihatin dalam menjaga makanan kita dengan memakan makanan yang bersih dan halal. Kita dilarang makan makanan yang diharamkan demi menjaga kesihatan fizikal dan mental. Justru pengharaman sesetengah jenis makanan itu ada hikmah dan rahsia di sebaliknya. Perkara yang diharamkan itu bukan kerana suka-suka, tetapi bertujuan untuk menghindari diri daripada segala kemudaratan dan ketidaksihatan. Akhir kata dari saya, amalan pemakanan yang halal melalui sumber yang halal juga dapat membentuk jati diri seorang beretika dan lagi bersosial. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.